Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk, iaitu adabut ta'amuli ma'al fuqara'i wal masakin, iaitu adab berurusan dengan orang fakir dan miskin. Okey, sebelum tu kita akan teruskan. Okey, kita pergi kepada ta'riful fuqara wal masakin. Okey, al fuqara lughatan diddul ghani. Yang dimaksudkan dengan fuqara itu pada bahasanya adalah diddul ghani, iaitu lawan daripada perkataan kaya. Fuqara ni sebenarnya adalah isim jamak, yang mana kalau mufradnya, kata tunggalnya adalah fakir. Okey, daripada sudut istilah, alladzina la yamlikuna syai'an la yastati'una an yaksibu hajatihim. Okey, yang mana fuqara daripada sudut istilah adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa ataupun tidak dapat memenuhi keperluan mereka sendiri. Okey, kemudian al-masakin, orang-orang miskin, daripada sudut bahasa adalah man qalla maluhu, orang yang sedikit hartanya. Qalla maluhu, sedikit hartanya. Dan al-masakin ini perkataan tunggalnya adalah miskin. Okey. Dan daripada sudut istilah, alladzina yuqaddiruna ala malin aw kasbin walakinnahu la yakfihim lahajatihim. Daripada sudut istilah, miskin ni adalah orang yang mampu memperolehi harta atau pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Okey, senang nak faham macam ni. Katakanlah al-fuqara ni adalah orang yang memang tak punya apa-apa. Macam contoh, seseorang tu perbelanjaan harian dia RM10, tapi dia hanya mampu mencari RM2 atau RM3 sahaja. Itu fakir. Manakala miskin pula, perbelanjaan dia RM10, tapi dia tak dapat nak tunaikan sepenuhnya hajat tu. Maksudnya kat sini dia tak dapat nak cari RM10 tu. Yang dia dapat hanyalah mungkin RM6 ke RM7 atau RM8 macam tu. Okey, itu miskin. Maksudnya dia tak boleh untuk memenuhi keperluan mereka. Kalau fakir, dia tak ada apa-apa langsung, ataupun dia boleh cari memang sikit terus. Nak guna RM10 tapi ada RM2 je, tu fakir. Tak boleh nak sampai keperluan dia, hajat dia. Okey, kemudian mad dalilun naqli ala ta'amuli ma'al fuqara wal masakin. Okey, dalil nakli tentang berurusan dengan golongan fakir dan miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jangan kita kita gunakan harta kita secara boros, tapi berilah hak kepada ahli keluarga, iaitu ahli keluarga kita yang susah, wal masakin, orang-orang miskin, wa banis sabil, orang yang dalam perjalanan, maksudnya orang yang sedang bermusafir, ibnu sabil. Dan janganlah kita membelanjakan harta kita secara boros tanpa dengan melupakan terus orang-orang ataupun golongan-golongan yang memerlukan. Okay, kemudian adabut ta'amuli ma'al fuqara wal masakin. Okey, adab berurusan dengan golongan fakir dan miskin. Yang pertama,
hubbuhum wal ihsanu ilaihim, iaitu mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya mereka ini ataupun orang fakir dan miskin ini amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, mulazimatut tasadduqi alaihim. Sentiasa bersedekah kepada mereka, jangan membatalkan sedekah. Kita nak bagi dah sedekah, tiba-tiba tak payahlah. Jangan membatalkan sedekah kepada mereka. Dan apabila kita bersedekah, jangan pula kita mengungkit-ungkit pemberian yang kita telah berikan kepada golongan fakir dan miskin ini. Okay, yang ketiga, irsalud da'wati lil fuqara'i wal masakin ilal walimah. Menghantar jemputan kepada fakir dan miskin. Jemputan walimah tu kena juga kita jemput mereka untuk datang ke majlis kesyukuran ataupun majlis apa-apa majlis yang kita anjurkan. Perlu untuk kita mengajak mereka sendiri untuk join sama. Jangan tinggalkan golongan fakir dan miskin ini. Mentang-mentanglah mereka orang susah, kita tak payahlah buat menyemak je jemput orang-orang susah ni kan. Jatuh standard dan sebagainya. Jangan Okey, dal mura'atu qalbihim bita'jilil muradihim, iaitu yang keempat, kena menjaga hati mereka dengan mempercepatkan permintaan mereka tanpa membuang masa dan lamanya menunggu. So kena bagi hak mereka. Maksudnya kat sini kalau mereka minta apa-apa, bagilah cepat-cepat kerana mereka itu sangat-sangat memerlukan. Okey, yang kelima, at-tarafuku bizawi iyalin. Okey. Yang kelima, bersifat belas kasihan ataupun berlemah lembut, dan jangan kita menganiayai mereka. Okey, dan yang seterusnya, as-sabru bi muamalatihim kalaman wa fi'lan. Bersabar ketika berurusan dengan mereka, bersabar daripada sudut percakapan dan perbuatan. Kemudian liqa'ihim bi talaqati wajhin. Okey, bertemu mereka dengan, apabila bertemu dengan orang-orang yang fakir miskin ni, kita kena berwajah manis ataupun lemparkan senyuman kepada mereka, bukan pergi bagi pun ambillah campak barang ke apa ke, tak boleh. Okey, dan yang ke-8, adamu izaihim, tidak menyakiti mereka. Okey, jangan menyakiti golongan yang fakir dan miskin. Okey, seterusnya, fawaidu adabut ta'ammuli ma'al fuqara wal masakin. Okey, faedah kita beradab dengan orang-orang fakir dan miskin. Okey, yang pertama, iktida'u bi sunnatir rasul, iaitu kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam ini sangat prihatin kepada dua golongan ini. Yang kedua, al-ihsanu minal mustad'afin, berbuat baik kepada orang yang lemah, dan Allah menyukai orang yang suka memberi. Okey. Yang ketiga, nuzulur rahmah minallah, iaitu turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka menolong orang-orang yang susah, yang ada belas kasihan terhadap orang lain. Yang keempat, da'a al-malaikah bil khalfi liman tasaddaq, iaitu malaikat berdoa dengan memberi kekayaan kepada orang yang bersedekahkan, orang yang menyedekahkan harta mereka kepada golongan yang memerlukan. Yang kelima, hasu bitanafusi bil a'malis salihah, iaitu menggesa umat Islam untuk saling bersaing dan berlumba-lumba dengan amalan kebaikan, dengan menolong orang susah dan orang yang memerlukan. Okey, itu antara faedah-faedah kita
bermuamalah ataupun berhubung dengan golongan yang fakir dan miskin. Okey, golongan fakir dan miskin adalah golongan yang paling lemah dalam sesebuah masyarakat. Antara sifat Muslim yang sebenar adalah berlaku ihsan terhadap mereka dan berusaha membantu mereka sebagaimana kita suka orang lain berbuat baik kepada kita. Dan mereka ini lebih gembira dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, kerana Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.